Hai, Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi untuk video kali ini bagi siri pendidikan Islam tahun 5. Tajuk kita ialah tayamum. Dalam tajuk ini, objektifnya adalah murid dapat menerangkan pengertian tayamum dengan betul. Kedua, murid juga dapat menerangkan 3 sebab yang mengharuskan tayamum dengan tepat. Dan yang ketiga, menjelaskan rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Itu adalah objektif di akhir pembelajaran kita pada kali ini. Apa yang kita akan belajar dalam topik ini? Yang pertama, kita akan belajar berkaitan dengan pengertian tayamum. Apa maksud tayamum? Kemudian kita akan belajar sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Kenapa kita perlu tayamum? Dan yang ketiga, kita juga akan belajar rukun dan sunat tayamum dengan tepat. Baiklah. Mari kita lihat gambar ini. Ya, situasinya murid ini telah patah kaki dan kakinya bersimen. Dia hendak menunaikan solat, tetapi dia tidak boleh berwuduk. Kenapa? Kakinya bersimen, bukan? Jadi, dalam keadaan-keadaan tertentu, kita diharuskan menggunakan kaedah lain untuk berwuduk, iaitu dengan bertayamum. Mari kita lihat apakah pengertian tayamum. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Okey, itu pengertian tayamum. Kita baca sekali lagi. Tayamum bermaksud menyapu debu tanah yang suci ke muka serta kedua-dua tangan hingga ke siku dengan niat dan syarat-syarat tertentu. Itu pengertian tayamum. Kita hendak solat, kita perlu berwuduk. Tetapi kita hendak berwuduk pula tiada air. Jadi Allah mengizinkan kita bertayamum. Dalilnya, falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiban. Bermaksud, sedangkan kamu tidak memperoleh air, maka hendaklah kamu bertayamum dengan tanah, iaitu debu suci yang bersih. Jadi, inilah ayat yang memberi keizinan kepada kita untuk bertayamum apabila ketiadaan air. Mari kita lihat pula sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab apa yang diizinkan untuk bertayamum? Yang pertama ialah tiada air setelah berusaha mencarinya. Kita dah cari, air memang tak ada. Barulah kita boleh bertayamum. Yang kedua, ada air tetapi hanya mencukupi untuk keperluan diri dan ternakan. Air yang ada dalam simpanan sekadar cukup untuk keperluan diri makan dan minum sahaja. Kalau tidak makan, boleh menyebabkan kemudaratan pada diri. Begitu juga kepada ternakan. Jika tidak makan, boleh menyebabkan ternakan mati. Yang ketiga, jarak tempat ada air itu terlalu jauh. Jauh daripada kawasan tempat kita tinggal. Ini menyebabkan sukar untuk mendapatkannya, dan apabila kita pergi ke tempat itu dan kita akan terlewat ataupun terlepas waktu untuk menunaikan solat. Dan yang keempat ialah terhalang daripada menggunakan air disebabkan sakit atau ada musuh berdekatan dengan tempat air. Ini macam contoh dalam gambar,
sebelum ini tadi. Kakinya bersimen. Jadi kakinya terhalang daripada terkena air wuduk. Jadi dia dibolehkan untuk bertayamum. Sama juga situasinya jika ada musuh dekat kawasan yang ada air. Kalau kita pergi, kita kena bunuh. Yang kelima, cuaca terlalu sejuk sehingga memudaratkan. Suhu air yang terlalu sejuk bila terkena pada kulit kita, ia menyebabkan kulit kita beku atau sebagainya, ataupun kulit kita jadi sakit. Ini memudaratkan, maka dalam keadaan macam ini dibenarkan untuk bertayamum. Mari kita lihat pula rukun-rukun tayamum. Rukun tayamum ada 4. Yang pertama, niat. Yang pertama kita perlu berniat. Bagaimana niatnya? Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Apa maksudnya? Maksudnya sahaja aku bertayamum untuk mengharuskan salat kerana Allah Ta'ala. Yang kedua pula ialah menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Menyapu debu tanah yang suci ke seluruh muka. Okey, debu tanah tu kita sapukan ke muka, ke seluruh muka lah. Yang ketiga, apa dia? Menyapu debu tanah yang suci pada kedua-dua belah tangan hingga ke siku, seperti mana kita berwuduk. Dan yang keempat ialah tertib. Apa maksud tertib? Tertib ni mengikut urutan. Pertama niat, kemudian menyapu debu tanah ke muka, kemudian menyapu debu tanah ke tangan. Baiklah, kita praktis sekali lagi niat untuk bertayamum. Nawaitu, sahaja aku berniat. Tayammuma, tayamum. Li istibahati, untuk mengharuskan. Fardhis salati, fardu salat. Lillahi ta'ala, kerana Allah Ta'ala. Ulang sekali lagi. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Lagi sekali. Ya. Nawaitu tayammuma li istibahati fardhis salati lillahi ta'ala. Hafal ya niat tayamum ini. Mari kita lihat pula sunat-sunat tayamum. Kita buat tayamum ni dapat pahala. Bila kita buat sunat-sunat tayamum ni, kita dapat ekstra pahala. Baiklah, yang pertama ialah membaca basmalah. Basmalah tu ialah Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita hendak bertayamum, kita baca basmalah. Yang kedua ialah menyapu muka dari atas ke bawah. Kalau boleh biarlah menyapu daripada atas ke bawah, jangan daripada bawah ke atas. Itu adalah sunat. Yang ketiga, menipiskan debu pada tapak tangan. Keempat, merenggangkan jari ketika menepuk debu. Jari tak boleh rapat-rapat. Yang kelima ialah mendahulukan anggota kanan daripada kiri. Sapu dahulu tangan kanan, kemudian baru sapu tangan kiri. Yang keenam, menghadap kiblat. Dan yang ketujuh, membaca doa wuduk setelah selesai bertayamum. Jadi itulah 7 perbuatan sunat apabila kita bertayamum. Jadi apa yang kita belajar pada hari ini, saya harap ia akan bermanfaat untuk kamu semua. Dan apabila kita menghadapi situasi yang mana kita tidak ada air, kita boleh aplikasikan ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Jadi, kita berjumpa lagi dalam video akan datang, insya-Allah. Bye. Assalamualaikum.